Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita masih lagi di surah Syarhi, surah Alam Nashrah, ayat yang ke-6, yang ke-5. Marilah sama-sama kita baca ayat yang ke-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Sadaqallahu al-azim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Terpuji bagi Allah, hanya kepadanya lah kita minta tolong. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam kita ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi serta para sahabat semuanya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Serta doa kita kepada sekalian muslimin muslimat yang ikut Nabi, para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma rabbana syrah lana sudurana, ya Allah, lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikanlah kami ini, ya Allah, orang-orang yang selalu mendengar serta mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli, yang faham Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah wal-rahmah wa du'a al-malaika wa dhikrallahi fi man indah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami di dalam majlis ini khususnya tenang hati kami. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa serta mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu, ya Allah, kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma rzuqna, Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, maka sembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini khususnya, yang mengikuti majlis ini khususnya, ibu bapa kami, kaum keluarga kami,
orang-orang yang meminta kami untuk berdoa kepada mereka serta muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, hebahkan kepada kami hikmah, iaitu faham dalam agama. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang engkau kurniakan kepadanya hikmah, pasti ia akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Serta engkau masukkan kami semua bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang saleh. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan, keampunkanlah segala dosa-dosa kami. Keampunkan juga dosa-dosa orang-orang yang telah dahulu pergi bertemu denganmu, yakni meninggal dunia, khususnya ibu bapa kami, kaum keluarga kami, guru-guru kami, sahabat andai kami, jiran tetangga kami. Dan janganlah engkau campakkan ke dalam diri kami rasa dengki benci terhadap orang-orang yang sama-sama beriman dengan kami. Santunilah kami, rahmatilah kami. Sesungguhnya engkau Tuhan yang maha penyantun lagi maha penyayang. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyadah. Wahai Tuhan, kurniakanlah dari sisi engkau kepada kami sekalian rahmat-Mu, serta engkau tunjuk pandulah kami dalam setiap urusan kami dalam petunjuk-Mu. Ya Allah, Allahumma ansuril mujahidin al-mustad'afina fi Palestin wa fi Gaza waj'alhum min alladhina yashhaduna wahdaniyatika ya rabbal alamin. Ya Allah, engkau bantulah kaum muslimin yang sedang berjuang, yang lemah di Palestin, dan jadilah mereka itu orang-orang yang di dalam perhatian-Mu ya Allah, dan jadikanlah pahala-pahala mereka sebahagian daripada pahala-pahala kami. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, muslimin muslimat sekalian, kita masih lagi bicara tentang asy-syarh. Syarhu, kita kata apa? Lapan. Ketenangan. Rupa-rupanya hidup kita ni perlu lapang. Perlu lapang. Lapang dada, lapang tempat parking. Kita nak parking payah, tak lapang. Kita nak buat macam mana? Nak parking, kena basi satu rakaat. Tapi itu dah takdir Allah, mudah-mudahan Allah lapangkan di masa yang akan datang dengan cara-cara yang Allah tahu saja. Jadi lapang ni maknanya rasa tidak, dada kita tidak apa ni, tidak apa, lapang, tidak setik, tak rasa tertekan, tak rasa serabut ni bahasa, tak rasa selesa je, okey je. Masalah banyak. Nak buat satu. Ini anugerah Allah. Kadang-kadang kita macam-macam masalah, tapi hendaknya rasa terbuka, insya-Allah itu je. Alhamdulillah, senyum, happy. Itu nak dapat satu syarah, satu anugerah Allah SWT. Sebab tu kita baca Rabbi syrah. Cuba tengok suara syarah tu dan suara melampaikan, membuang segala buruk. Isyrah, pedah dengan syin tu. Cuba tukar syin pada sin, dia jadi lapan dah. Rabbi syrah tak jadi. Syin itu menjadikan kita terhilang nilai-nilai buruk. Isyrah tambah dengan ra. Isyrah. Masya Allah. Isyrah. 3 huruf. Syin, ra, ha. Sya itu benda-benda berat, benda-benda yang menyerabutkan. Ra itu kalau kita minta sentiasa
Raha itu dia akan hilang. Benda-benda buruk ni kalau kita lari, dia akan hilang, dia akan lapang. Syaraha, 3 huruf, bukan orang kata huruf yang kebetulan, dia dipilih oleh Allah SWT sesuai dengan keperluan hidup kita, dada kita untuk kita buang. Cuba tukar mana-mana satu daripada huruf ni, sya dari sin, sarah, dia jadi tak boleh lapang. Saraha, tak jadi lapang. Mesti kena sya, syaraha, syaraha. Kalau saraha tak jadi tak, dia tak jadi lapang. Mesti kena syaraha, baru dia lapang. Rabbishrah, buang segala-galanya. Rabbishrah, macam syin ni, macam benda hak berduri apa kita sampah banyak depan rumah kita sangkut dengan apa? Dengan penyakut tu kan? Dia ada gigi tu. Ada gigi. Syin kan ada gigi, dia tarik tu. Masya Allah, Allah Rabbi. Ayat-ayat Allah ni subhanallah. Huruf-huruf Quran ni subhanallah. Satu mukjizat. Kan? Tarik. Isyrah, dia tarik habis hak dalam ni. Keluarkan hak serabut-serabut. Siapa yang tarik tu? Siapa yang keluar tu? Allah. Bila dia keluar? Bila kita minta. Macam mana nak minta? Rabbishrah li. Ya Allah, lapangkanlah untukku. Sadri, dada. Dia sebab sini bahaya. Nyawa tak boleh, kan? Nak mikir tak boleh. Lepas tu, bila Allah lapang dada, apa yang kita nak? Wa yassir li amri. Kita banyak urusan, banyak masalah, banyak ujian. Jadi Allah mudahkan. Yassir, permudahkan secara segera. Amri, amri ni amal, amal ni urusan. Mudahkanlah ya Allah akan segala urusan kami. Kita buat urusan. Kemudian kita kadang-kadang nak berfikir dalam satu masalah, nak fikir tak sampai, benda-benda tak nampak. Lepas tu nak cakap ke orang, rasa tak sanggup, tak sampai hati, minta lagi satu. Wahlul uqdatan. Wahlul uqdatan. Uqdah ni satu kepayahan bercakap, idea tak lari. Lepas tu nak sebut pun tak betul sentiasa. Uqdah, ada ikatan di lidah. Uqdatan, ikatan, berat lidah nak cakap. Nak sebut benda sepatutnya sebut, tak sebut. Uqdah. Uqdatan kat mana? Min lisani, daripada lidah aku. Bila tak ada uqdah tu, yafqahu qawli. Yafqahu tu faqih. Faqihah yafqahu. Apa yang faqih tu? Qawli, cakap aku ni. Orang mudah faham cakap aku. Kata cakap tak faham kita tak. Jadi minta qawli ni difahami. Kita nasihat difahami. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah itu penting kena baca sentiasa. Hari ini isu yang dibangkitkan adalah isu yang paling besar dalam hidup, iaitu teori hidup. Kehidupan ini tidaklah semudah yang dijangka. Kehidupan ini tidak datang bergolek, orang kata. Dia datang dengan sedikit kepayahan dan menjadi kaedah Allah untuk mendapat kesenangan, kena buat sesuatu. Tidak datang kesenangan hanya duduk tunggu kesenangan, tak. Dia wajib, anak guna perkataan wajib. Macam mana wajib? Jom kita tengok ayat yang kelima. Fa inna ma'al usri yusra. Okey. Fa inna ma'al usri yusra. Kita tengok dari sudut bahasa. Ada berapa kalimah di sini? Fa satu kalimah. Fa satu kalimah. Inna satu kalimah. Inna untuk apa? Inna dalam Quran untuk apa? Inna ni untuk taukidun yu'akkidu
al-qadhiyah. Satu taukid, satu penguat. Apa kita kata? Confirm benda-benda itu pasti mana-mana isu yang kita nak hadapi ni, dia kata benda ni kena buat gini, kalau tak buat tak dapat, dia kata. Jadi fa inna ni, fa itu apa? Fa itu maka itu adalah fa ni dipanggil fa penghubung ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya apa? Tidakkah kami lapangkan alam nashrah laka sadrak. Itu satu tawaran Allah kepada Nabi dan kepada setiap umat Nabi. Tidakkah kami lapangkan untuk engkau dada engkau. Ini anugerah Allah. Allah telah melapangkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi tenang dalam melakukan dakwah dalam kehidupan. Kita pun kalau baca surah ni, kita lapang dada. Satu, wa wada'na anka wizrah, dan kami hilangkan. Wada'a ni ambil dan buang. Wada'na anka, segala beban-beban engkau. Alladhi anqadha dhahrak, yang telah membebankan Nabi berbagai-bagai ujian yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda nak sebut sikit beban ni, disebut dalam tafsir, kata ulama, beban wizrak ini adalah zambak, dosa dia panggil wizra ni beban yang kita tanggung ni. Mungkin tanggungjawab kita, anak-anak kita, dia panggil wizra. Dan termasuk dosa-dosa yang kita buat semasa muda kita, semasa kita lupa, semasa kita ada ilmu, itu wizra. Minta Allah, wa wada'na anka, Allah ambil dan buang daripada kita. Itu beban berat. Dosa-dosa ni kadang-kadang kita tahu lah, orang lain tak tahu kita buat jahat. Dulu kita buat jahat, tapi jangan sekali-kali kita hebohkan kejahatan kita. Cara Allah buang, kita nak tahu dosa kita Allah buang tak buang. Pertama, lapang, dah ada kesalahan lapang. Yang kedua, kesalahan itu kita telah tebusi dengan istighfar, dan lepas istighfar itu jalan hidup kita menuju kepada masjid, menuju kepada infak, menuju kepada sabar, menuju kepada buat baik. Kalau ini ada dalam hidup kita sekarang, walaupun dosa-dosa lampau telah kita lakukan, itu tanda Allah telah buangkan beban wizra, beban kita. Maknanya kalau kita nak cek, nak tahu kita ini terbeban dengan dosa atau belum, tengok kehidupan sekarang. Ke mana kita bawa kapal kehidupan kita. Kalau ke masjid, suka tolong orang, ingatlah bahawa dosa-dosa lepas telah dibuang oleh Allah SWT. Wizrun dia panggil. Di situ. Wizrun makna zambun. Allah telah buang daripada kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma dha'anna wizrana. Ya Allah, buangkanlah daripada kami segala beban-beban dosa kami. Alladhi anqadha, yang membebankan tubuh belakang. Makna dosa ini seolah kita pikul benda. Zah ni belakang, pikul atas belakang, kita pikul pikul kayu, itu dosa yang dirasa oleh orang yang bertaubat. Tetapi bila Allah cabut, mana berat kan tu? Berat. Tapi sekarang di akhirnya, kerana kita bertaubat, kita minta pada Allah, Allah buang itu. Lepas Allah buang, Allah tidak akan biarkan kita dalam keadaan terumbang ambing. Allah buat apa?
Wa rafa'na laka dzikra. Allah angkat kita. Allah angkat. Lepas Nabi dibersihkan, lapang dada dan tidak ada dosa, Allah angkatkan. Allah angkatkan. Rafa'na, kata ulama, rafa'na dengan makna akhbarna, ya. Antara Allah angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Allah sebut Nabi. Contohnya Allah di sini kan, Allah Muhammad. Itu antara Allah mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syahadat, syahadu an la ilaha illallah, kan? Itu makna apa? Makna apa syahadu an la ilaha illallah? Makna ikhlas. Kita buat semata-mata kerana Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu makna apa? Itu makna ittiba'. Kita mesti ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak ikut Allah, kalau nak ikhlas pada Allah, nak ikut Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wa Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu sayang Allah, fattabi'uni, kamu kena ikut aku. Kalau kamu ikut aku, yuhibbukumullah, Allah akan ikutmu. Allah akan sayang kepadamu. Bila Allah sayang, Allah buat apa kepada kita bila Allah sayang? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dia maaf. Ini kita nak Allah maaf, kita kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru Allah sayang kita dan Allah maaf. Bila Allah maaf segala kesalahan kita, lapanglah dada kita, terangkatlah dosa-dosa kita, dan kita dimuliakan oleh Allah hidup di bumi ini. Itulah kekayaan yang sebenar yang kita cari. Apa dah? Itu. Jadi sekarang ni fa inna ma'al usra, maknanya maka untuk mendapat ketenangan jiwa, untuk terhasilnya dosa-dosa diampun, untuk kita dimuliakan Allah. 2, 3. Pertama, lapang dada. Yang kedua, terbuang dosa-dosa dan beban-beban. Yang ketiga, kita dimuliakan Allah. 3 ni nak dapat terjawab dia tu. Maka untuk mendapat 3 itu, inna, sungguh-sungguh, ma'al usri, kamu akan menempuhi ma'al usri. Ma'al ni melalui, ma'al ni kita cuma melalui, al-usri, kesukaran. Usri, cuba sebut usri. Susah tak nak sebut Ain sin ra, usri. Susah kan? Cuba sebut yusri. Yusri. Happy je, mudah. Yusrun, usrun dengan ain. Berat. Sebab sebut pun susah kerana kesusahan itu memang berat. Nak sebut pun, maknanya huruf ain, sin, ra menunjukkan, memberi makna susah. Nak sebut pun susah. Apatah lagi berlaku kesusahan pada kita. Ingat, untuk mendapat yusra, kesenangan, dia letak depan usra. Asal ayat gini. Asal ayatnya, fa inna yusran ma'al usri. Asal ayat gitu. Asal ayat gitu. Kemudian Allah tukar tempat. Dia tukar tempat. Dia ambil hak ujung, tak depan. Maka kenapa yang kalimah yang sepatutnya duduk di akhir letak depan usri ni, ma'al usri ni duduk lepas yusra, tapi ambil tak depan bahasa, supaya kita faham bahawa yang kita nak ialah yusran, yang kita nak ialah kesenangan, tapi kesenangan itu terhalang dengan usri, kesukaran. Untuk nak tenang hati, duduk rumah tak mari masjid, tak tenang hati. Untuk tenang hati, kena masuk dalam majlis,
Kena mari masjid, duduk dalam majlis ini, baru tenang hati. Untuk tenang hati, banyak berdoa. Susah kan tu? Kalau dia nak tenang hati, masjid tak mari, Quran tak baca, tadabbur tak, nak tenang hati, tak boleh. Itu kaedah dia. Nak tenang hati, kena buat. Sekali buat tak boleh. Sebab apa? Sebab ra tu. Setiap kalimah usri dengan yusri, dia ra. Ra ni satu huruf, dia panggil tikrar. Ra harfun tikrariyun. Ulang. Buat sama, baru tenang. Nah, nak mudah ni, kena buat juga. Dia tenang, hari ni tenang, esok tak tenang. Kenapa tak tenang? Sebab semalam aku doa, hari ni aku tak doa, tak tenang jadi. Bukankah doa dah semalam? Iyalah semalam doa, hari ni doa. Sampai bila aku nak doa? Sampai jumpa Allah. Sampai jumpa Allah. Kena berhenti, tak boleh berhenti doa. Maka ketenangan itu akan berterusan. Kita pun ada tak dalam hidup kita? Minggu ni nak cuti makan, minggu saya nak cuti makan. Boleh tak? Makan tak boleh berhenti. Tapi zikir ni, hari ni tak nak zikir. Matilah hati. Sebab makan dan dia ialah zikir. Nampak tak? Makan tak boleh berhenti, tak boleh cuti makan, minum tak boleh cuti. Tapi zikir, nak pergi masjid, nak solat, nak baca Quran, nak cuti. Tak boleh kan? Sebab dia roh tu. Usr, naulang. Yusr, naulang. Nampak tak? Itu huruf-huruf yang memberi nilai kepada kehidupan kita. Sesungguhnya kita nak yusran, tapi di depan ada ma'al usri. Apa tak? Itu bila kita baca Quran, fa'in, mana kita fa tu kita ingat 3 ayat depan, 4 ayat depan. Inna, tidak ada pilihan kecuali inna. Itu satu alat yang memberitahu secara sungguh-sungguh tidak ada jalan untuk senang kecuali kena lalu jalan-jalan sukar. Sampai bila? Sampai kita jumpa Allah. Jadi selagi mana kita melakukan kebaikan, selagi itulah kita akan tenang. Relax, bukan masa dia sekarang. Nak relax, tunggu dalam kubur. Kubur relax sungguh-sungguh, tak ada kerja. Tanyalah orang dalam kubur, tapi tak pernah jumpa dia. Tak pernah jumpa orang dalam kubur. Kalau keluar dalam kubur, Masya Allah, kan? Tapi nasib baik kita ada Quran. Dia cerita, ada hadis, dia cerita bagaimana orang dalam kubur. Fa inna ma'al usri yusra. Kenapa yusra, kemudahan duduk belakang? Kerana setiap yusra akan kita lalui dengan usra. Kenapa 2 kali? Inna ma'al usri yusra. Yang kedua pula diulang pula sama. Kenapa? Ada 2 pandangan ulama. Pandangan pertama mengatakan kesukaran itu Allah ulang ayatnya 2 kali untuk menunjukkan bahawa kehidupan ini sama ada kita nak dunia pun kena susah dulu, nak akhirat pun apatah lagi. Dan diulang 2 kali juga menunjukkan benda itu penting sangat, kita kena beri tumpuan. Nak dunia pun kita kena ulang-ulang, nak akhirat apatah lagi. Kenapa 2? Dunia kita nak hidup, akhirat kita nak hidup. Dua-dua kita kena lakukan sesuatu yang boleh menyenangkan kita. Kenapa kita nak senang ataupun kita melakukan sesuatu yang menyenang itu tidak, apa kita panggil, tidak semuanya kita boleh laku. Kita kena ikut Nabi, apa yang disebut oleh Nabi. Kita nak buat nak senang, kita nak enjoy. Nak senang kita buat macam mana? Kita kita cari duit ni untuk senang. Kan, cari duit, kumpul duit banyak. Susah cari duit ni untuk dunia. Tapi tak senang juga. Sebab kita tidak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab untuk nak baik, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru Allah suka, baru Allah ampun.
Makna kesenangan dunia tidak akan terhasil dengan sempurna kalau tidak ada kesenangan akhirat. Sebab itulah ayat ni 2 kali. Kalau kamu nak kejar ayat pertama untuk senang dunia, kamu kena baca ayat kedua untuk senang akhirat. Kalau dunia saja senang, akhirat tak senang, maksud-Allah kita membaca satu ayat je. Ayat dunia je. Senang dunia, akhirat tak penting. Sedangkan Allah nak dunia dan akhirat. Apa tak? Itu antara kelebihan 2 kali diulang. Habis itu, ini konsep hidup, cara hidup dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat yang perlu kita ulang-ulangkan. Boleh? Sekarang kita dah faham bahawa kita nak lapang dada, kita nak dosa-dosa diampun, kita nak Allah ingat kita. Wa rafa'na laka dzikra. Allah bersama kita. Wa rafa'na laka dzikra. Kita nak lapang dada, kita nak dosa tak ada, kita nak Allah bersama kita. Maka 2 perkara kena buat, iaitu bersungguh-sungguh menghadapi segala perintah, meninggalkan larangan Allah. Dunia kita dapat fa inna ma'al usri yusra, akhirat kita dapat inna ma'al usri yusra. Dunia kena dapat, kena lalui kesusahan, akhirat nak dapat, kena lalui kesusahan. Sekarang ni kita hidup, sekarang ni ada masa lagi ni. Apa nak buat? Apa nak buat sekarang ni? Tengok ayat 2 ni. Ayat 2 berikut ni cukup bagi saya lah, cukup macam mula-mula kita malas bila baca ayat 7 dengan 8 ni, jadi semangat. Kat mana kunci semangat pada ayat 7 dan 8? Untuk kita nak lapang dada, untuk kita Allah ampunkan dosa, untuk Allah ingat kita. Awak macam mana? Allah kata, fa idza faraghta fansab. Bila engkau ada masa kosong, ada peluang, rebut peluang tu. Sekarang ni boleh mari duduk dalam majlis ni. Marilah. Biar dulu nak relax dulu, minum kopi dulu. Hari ni ada peluang, esok belum tentu. Fa idza faraghta, orang ada syukur sangat. Fa idza faraghta fansab. Bila faragha ni farid, waktu kosong, peluang faragha. Idza faraghta, apabila engkau telah mendapat kekosongan masa, fansab, ambil guna untuk kebaikan. Oh ni ya Allah, banyak masa dalam kereta, dalam kereta tengok WhatsApp, bahaya tengok WhatsApp ni kan, nak bawa kereta lagi, tapi itu kosong masa. Fansab, ambil untuk zikir lah. Allah, tak guna pun mata kan. Allah, guna kekosongan masa itu. Ataupun subhanallah, lapang dada tu, subhanallah, alhamdulillah. Kat mana lapang dada pada subhanallah? Semua huruf yang ada subhanallah itu melapangkan dada. Senyum. Apa dah ada alif maju tu, hana, luas, nun tu tak bertemu kan, dia menunjukkan luasnya rahmat Allah. Subhanallah, alhamdulillah, lapang. Patut jadi semangat. Allahu Akbar, Allah. Takbir itu menjadikan kita tidak nampak kegagalan dalam hidup. Tapi orang tak nak bagi takbir kan, sebab takut orang Islam ni berjaya. Jadi takbir ni dia cuba tengok huruf akbar, Allah. Hak besar itu menjadikan kita lapang, terbuka dunia ini, boleh seolah-olah dunia boleh makan. Tak ambil gitu dengan takbir, dengan kuasa Allah. Hak besar itu menjadikan kita gagah, sanggup mati macam di Palestin. Kalau tak ada takbir, tak jadi. Lepas tu akbar, 4 huruf, akbar, tak boleh akbar. Jadi kalau tambah akbar, alif kabar, kita jadi akbar, au akbar, au.
Kena 4 huruf 4 suara. Akbar, baru dia jadi getaran kekuatan itu berlaku. Nampak tak? Huruf-huruf ni penting dalam hidup kita. Jadi, tuan-tuan dirahmati Allah, bila ada kosong, ambil. Lepas tu, ayat yang kedua, wa ila rabbika wa ila rabbika farghab. Farghab asalnya gini, farghab ila rabbika. Irghab ni maknanya menuju kepada Tuhan engkau, kena semangat. Raghbah ni keinginan yang amat tinggi. Semangat nak pergi masjid, semangat nak baca Quran, semangat nak buat baik. Farghab, kalau ini menuju redha Tuhan engkau, semangat, buat dengan sungguh-sungguh. Kalau dua ni kita buat, walaupun sukar, kesusahan itu kita hadapi, kita rasa manis. Walaupun berat, kita nak mari, rasa syukur. Kalau kita ada dua nilai ini, masa kosong guna terus, jangan biarkan. Bila kepada Allah ada saja benda yang merendahkan Allah, semangat, tu ambil, maka kita akan dapat. Walaupun susah, fa inna ma'al usri yusra. Mana dua ayat kedua terakhir 7 dan 8 ke belakang jumpa nak senang kena susah, maka akhirnya ayat pertama kita akan dapat lapang dada, hilang segala keburukan, dan kita diangkat oleh Allah SWT. Itulah nilai hidup dan itulah nilai kebahagiaan yang ada di dalam surah ini. Itulah yang orang kata surah ni kalau kita baca, penyakit pun hilang. Tak hilang macam mana? Allah angkat, Allah buang, kan? Allah wada'na angkat dosa, Allah angkat daripada kita penyakit, Allah angkat daripada kita segala-gala keburukan. Maknanya, bila kita baca wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak, ayat 2 dan 3 satu package, seolah-olah satu dah. Jadi masa tu kita niat, ya Allah buanglah dosa aku, ya Allah buanglah penyakit aku, ya Allah buanglah apa yang aku hadapi. Baca alam nasyrah campur dengan alam tarakai. Anda sebut hari itu, siapa-siapa nak hilang buasir, anda jumpa dalam kitab penyakit buasir, dia baca alam tarakai, alam nasyrah rakaat pertama lepas Fatihah, masa semayang sunat subuh. Baca sunat subuh, baca Fatihah rakaat pertama, baca alam nasyrah. Rakaat kedua baca Fatihah, baca alam tarakai. Dua alam, dia kata, dua penyakit. InsyaAllah Allah akan hilang segala penyakit, khususnya penyakit buasir yang disebut dalam kitab yang dikarang oleh ayah kepada Syekh Wan Muhammad yang masih hidup sekarang ini, yang dulu dia pengarah Jawi rasanya. Sekarang ini dia masih ada dalam NGO, dan dia timbalan satu ulama Malaysia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita berhenti setakat itu je lah hari ini. Tapi ingat tuan-tuan, dari depan 4 ayat, 2 ayat, 2 ayat. Mana 3 package di sini? 4, 2, 2. Ayat 1, 2, 3, 4. Itu satu yang kita nak. Ayat 5 dengan 6, proses untuk mendapat itu. Dan ataupun kaedah, kaedah 5 dengan 6 itu kaedah untuk mendapat 3 di atas. Ayat 7 dan 8 ialah sikap kita. Ada kosong, buatlah kebaikan. Dan kalau bab-bab redha Allah ni, bersungguhlah, semangatlah, pasti kita akan mendapatkan apa yang kita kehendaki. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.